Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Suhaimi, memegang nombor matrik D2110183. Di sini saya ingin membentangkan tentang aktiviti perkembangan kognitif. Definisi kognitif. Kata kognitif berasal dari kononsi Latin yang bermaksud untuk mengetahui. Kognisi melibatkan banyak faktor seperti pemikiran, bahasa, persepsi, ingatan, penaklukan, perhatian, penyelesaian masalah, membuat keputusan dan lain-lain yang merupakan sebahagian daripada perkembangan dan pengalaman intelektual. Psikologi kognitif dalam sains kognitif berkaitan dengan kajian proses mental yang mempengaruhi tingkah laku setiap individu dan perkembangan intelektual. Kognisi iaitu kognitif merujuk kepada aktiviti mental seperti berfikir, menakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khususnya kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kreatif, kemahiran belajar dan motivasi yang dipelopori oleh ahli psikologi Piaget dan Vygotsky. Contoh aktiviti dari aspek perkembangan kognitif adalah mengenal jenis Date Shilling. Biodata kanak-kanak daripada aktiviti tersebut adalah Muhammad Arman Mikail bin Amran, iaitu yang berumur 5 tahun. Tajuk aktiviti yang dilaksanakan, mari asingkan duit shilling mengikut nilai yang betul. Objektif pembelajaran, kanak-kanak dapat mengenal jenis duit shilling. Bahan yang digunakan semasa aktiviti, bekas plastik dan duit shilling. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan aktiviti tersebut. Yang pertama, sediakan bahan yang digunakan di atas meja. Kedua, kanak-kanak mengenal pasti nilai duit shilling. Ketiga, kanak-kanak mengasingkan duit shilling. Keempat, kanak-kanak memasukkan duit shilling mengikut nilai di bekas plastik. Dan yang terakhir, kanak-kanak perhatikan semula duit shilling setelah selesai mengasingkan ke dalam bekas tersebut. Okey, hasil pembelajaran tersebut, kanak-kanak akan dapat mengenal jenis duit shilling dan dapat mengasingkan duit shilling mengikut bekas yang disediakan dengan betul. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Ayuni binti Aris, memegang nombor matrik D2110161. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai perkembangan sosial kanak-kanak. Definisi sosial kanak-kanak bermaksud perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Orang yang mampu bermasyarakat sosialis memerlukan 3 proses, iaitu belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peranan sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial. Ia juga dapat diertikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok iaitu moral dan tradisi, saling berkomunikasi dengan bekerjasama. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku. Anak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri dengan berbagai orang iaitu keluarga, sekolah dan tempat rakan sebaya. Ini adalah contoh gambar perkembangan sosial kanak-kanak. Biodata kanak-kanak sumber daripada internet, umur 5 hingga 6 tahun. Tajuk aktiviti sosial kanak-kanak. Ini adalah video memaparkan kanak-kanak sedang bermain. Seterusnya mereka dapat mengenali antara satu sama lain dengan kanak-kanak lain.
Seterusnya, objektif sosial kanak-kanak. Kanak-kanak dapat keluar bermain dan bersosial dengan rakan sebaya. Seterusnya, dapat mengenali antara satu sama lain. Di akhir pembelajaran ini, kita dapat mempelajari bagaimana kanak-kanak dapat berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima. Ia membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian dalam sesuatu persekitaran atau lingkungan sosial. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kristina Uzma binti Muhammad Akhir. Nombor metrik saya di 2110517. Hari ini, saya akan membentangkan tentang perkembangan bahasa kanak-kanak. Definisi bahasa. Bahasa adalah salah satu sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok besar. Selain itu, sesetengah orang mendefinisikan bahasa dari sudut fungsi bahasa itu sendiri. Bagi mereka, bahasa merupakan alat perhubungan atau komunikasi. Seterusnya, contoh aktiviti dari aspek bahasa adalah seni kraft. Seterusnya, tajuk aktiviti untuk kanak-kanak tersebut ialah seni kraft. Objektif pembelajaran. Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa tertentu dalam set yang mereka cipta sendiri seperti suasana dalam rumah, hospital ataupun sekolah. Bahan-bahan yang digunakan ialah kertas lukisan, krayon, color pencil dan sebagainya. Langkah-langkah. Yang pertama, sediakan bahan di atas meja. Yang kedua, lukiskan mengikut kreativiti kanak-kanak. Yang ketiga, ceritakan suasana yang mereka lukis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nishatina binti Rosam. Nombor metrik D2110270. Hari ini saya akan membentangkan tentang perkembangan moral kanak-kanak. Maksud perkembangan moral kanak-kanak ni ialah prinsip moral atau dari bahasa Latinnya ialah moralitas yang membawa pengertian ajaran atau pegangan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan iaitu kelakuan dan kewajipan dan lain-lain. Sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Yang kedua, sistem-sistem prinsip dan pertimbangan atau kadang dipanggil nilai normal yang dikongsi dalam sesuatu komuniti iaitu kebudayaan, keagamaan, kesekularan atau kefalsafahan dan tata laku atau prinsip moral tingkah laku. Yang akhir sekali, moral peribadi mentakrifkan dan membezakan niat motivasi atau tindakan yang betul dan yang salah sebagaimana yang dibelajar, dilahirkan atau dikembangkan di dalam setiap orang perseorangan. Seterusnya, ini ialah contoh aktiviti dari aspek moral adalah menyiram pokok. Okey, ini ialah biodata kanak-kanak. Nama Muhammad Aryan Afansyah bin Roslam yang berumur 4. Tajuk aktiviti kita bagi perkembangan moral ialah menyiram pokok. Objektif pembelajaran. Kanak-kanak dapat menambahkan kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar sekiranya dididik selalu dengan menyiram pokok, mengutip sampah, membersihkan laman rumah. Okey, seterusnya bahan-bahan yang digunakan bagi aktiviti ini ialah pokok, mestilah ada pokok kan? Pokok, penciduk air dan baldi dan air. Langkah-langkah. Isikan air ke dalam pencedok air atau jug air. Yang kedua, tuangkan air sedikit demi sedikit ke pokok. Ulang gaya yang sama sehingga semua pokok terkena dengan air. Okey, dekat situ kita dapat lihat video kanak-kanak sedang menyiram pokok. Disiram satu persatu. Apa yang kita dapat lihat daripada video ini ialah seorang kanak-kanak sedang menyiram pokok bunga sedikit demi sedikit sebab tumbuh-tumbuhan tidak boleh menampung terlalu banyak air atau terlalu sikit air sebab tumbuh-tumbuhan dia mengeluarkan oksigen segar, udara segar kepada manusia. Akhir pembelajaran, apa yang kita dapat daripada topik ini ialah di akhir pembelajaran ini kita dapat mendidik kanak-kanak untuk menjaga dan menyayangi alam sekitar dengan cara menyiram pokok bunga. Banyak lagi contoh yang lain.
Antaranya memberi sampah, membersihkan halaman rumah. Okey. Seterusnya pokok-pokok akan hidup dan menghasilkan udara yang segar kepada manusia macam saya cakap tadi. Okey, itu sahaja topik kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syakila binti Kamarudin. Nombor matrik saya di 2110439. Hari ini kami membincangkan topik perkembangan emosi. Definisi emosi ialah satu ekspresi perasaan naluri seperti sayang, malu dan takut. Ia juga salah satu kehebatan dan kesensitifan perasaan yang biasanya diluahkan dari dalaman dan cara kita menyampaikan perasaan. Emosi juga satu perasaan yang efektif pada seseorang individu dan dapat memberi impak kepada diri. Istilahnya, emosi merupakan bahasa dalaman seseorang yang berkait rapat dengan tindak balas fizikal dan luaran iaitu pergaulan sosial. Ini adalah contoh reaksi dari aspek emosi. Biodata kanak-kanak dari sumber internet dan kanak-kanak tersebut adalah dari umur 4 hingga 5 tahun. Tajuk aktiviti ekspresi emosi. Ini adalah video kanak-kanak. Objektif emosi adalah kanak-kanak yang dapat mengeluarkan ekspresi kegembiraan apabila bersama dengan rakan di sekolah. Akhir pembelajaran ini, kita dapat mengetahui bahawa anak-anak akan berasa gembira apabila dapat bermain bersama rakan-rakan. Selain itu, kita juga dapat belajar dan mengenal pasti tentang perkembangan emosi kanak-kanak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakila binti Cahini memegang kad nombor matrik B2110183. Saya akan membentangkan tentang perkembangan kreativiti. Definisi kreativiti. Kreativiti bermaksud mencipta perlembagan dan idea yang baru bagi memastikan perlembagan yang sedia ada. Selain itu, menyusun dan mengolah semua organisasi yang sedia ada dan mantap kepada suatu organisasi yang baru, berdaya menyatukan idea baru atau idea yang diambil dari sesuatu kepada sistem organisasi atau situasi yang lepas, iaitu memberi makna baru. Selain itu juga, kreativiti dapat menyumbangkan idea atau hasil baharu dalam budaya dan ia dianggap gabungan unik dan berguna. Kreativiti adalah suatu yang asli di mana ia merupakan satu proses secara sedar dan sesiapa sahaja boleh menjadi kreatif, tetapi tidak semua orang kreatif. Contoh aktiviti dari aspek kreativiti adalah dipandai. Mari kita lihat. Biodata kanak-kanak daripada aktiviti tersebut iaitu Muhammad Arman Mikail bin Amran yang berusia 5 tahun. Tajuk aktiviti yang dijalankan adalah lipatan. Objektif pembelajaran, kanak-kanak boleh menghias lipatan kertas mengikut aktivitinya sendiri. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas A4 dan gam cair. Langkah-langkah yang dijalankan terhadap kanak-kanak tersebut. Yang pertama, sediakan bahan di atas meja. Kedua, lipatkan kertas mengikut saiz yang sama dari bahagian depan ke bahagian belakang kertas. Kemudian, gamkan kertas setelah selesai dilipatkan. Keempat, campurkan kertas menjadi pendek. Dan akhir sekali, perhatikan hasil lipatan kertas tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kristina Uzma binti Muhammad Akhil, nombor matrik di 2110517. Hari ini saya akan membentangkan perkembangan fizikal kanak-kanak. Definisi fizikal. Fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan perwatakan manusia. Seterusnya, semasa membesar, kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan dan menjadi lebih kuat serta dapat melibatkan diri dalam aktiviti fizikal yang lebih kompleks. Seterusnya, perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu. Seterusnya, contoh aktiviti dari aspek fizikal kanak-kanak adalah pergerakan dalam laluan, seperti lurus, melengkung, spiral dan zigzag. Objektif pembelajaran, kanak-kanak boleh melakukan aktiviti senaman sama ada di rumah ataupun di sekolah. Bahan-bahan yang digunakan semasa membuat aktiviti senaman di sekolah ialah speaker dan lagu. Sekian, terima kasih.